Contoh dia gigi bawah kita. Mata kita walaupun dekat dengan gigi, dia tak boleh nampak gigi bawah. Balik kita boleh test. Cuba buat keluar tengok. Boleh nampak tak? Mata cuba tengok gigi bawah, nampak tak? Tak boleh nampak. Itu dekat tu. Jadi lemah lah mata kita. Macam saya sekarang memandang melalui cermin mata. Cermin mata tu tak nampak lah. Sebab kita duk nampak benda lain. Nampak benda di luar sana, dekat tak nampak. Bila kita juling mata bagi tengok cermin mata, jauh pula tak nampak. Macam kita bawa kereta. Bila bawa kereta tengah laju tu, cermin depan tu kita tak nampak. Kita nampak hak luar sana. Kalau kita cuba tengok cermin depan tadi, ada cicak ke apa ke, hak luar sana tak apa nampak kelabu. Jadi lemah. Mata makhluk ni lemah. Kalau Allah dia tak ada lemah macam tu, dia sentiasa nampak terang sempurna bila-bila masa. Mata kita tak boleh nampak benda yang tersembunyi, benda yang terselindung, benda yang dalam gelap. Semua tu tak boleh nampak. Dan Allah, Tuhan, dia melihat dengan kuasa dia sendiri. Dia tak pinjam-pinjam. Sedangkan makhluk, kita melihat berdasarkan pinjaman. Mata kita ni Tuhan bagi pinjam. Keupayaan melihat tu Tuhan bagi pinjam. Dan dari segi hakikatnya, yang melihat ialah Allah. Kita belajar hari tu kan, mata kita ni tak ada cahaya pun, dia tak boleh nampak apa-apa. Yang nampak dari segi hakikatnya, last sekali hujung-hujung Allah yang tengok. Jadi dari segi hakikatnya tak ada mana-mana makhluk pun yang melihat, hanya Allah saja yang melihat. Dari segi hakikat. Jadi mata kita pinjaman, penglihatan kita pinjaman. Sedangkan Allah dia melihat dengan kuasa dia sendiri. Banyak beza. Penglihatan Allah sentiasa sempurna, sentiasa nampak jelas, paling jelas. Sedangkan penglihatan makhluk ni, dia boleh lemah, boleh rabun, boleh buta, boleh rosak. Kata orang tua-tua, kita tak dapat melihat yang melihat segala sesuatu. Yang melihat segala sesuatu ni Allah, dia nampak segala sesuatu, tapi kita tak boleh nampak. Sehebat mana pun mata kita, kita tak dapat melihat yang melihat segala sesuatu. Jadi berbezalah dengan konsep ketuhanan dalam Bible. Dalam Bible dia kata kita boleh menyorok daripada Tuhan. Kalau duduk balik pokok dia tak nampak. Macam kisah Nabi Adam dengan pasangan dia tadi. Jadi berbeza. Sebagaimana yang dijanjikan, kita nak tengok konsep ketuhanan agama-agama lain. Ni nak bagi mantap lagi, supaya kita ni rasa syukurnya, seronoknya aku dilahirkan Islam, dapat nikmat Islam dan iman. Senang, tak payah fikir-fikir nak cari akidah lah. Sebab kita dapat akidah yang jelas. Tu bersyukur sangat-sangat dah. Kalau tengok agama-agama lain, dia punya cari, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Kita lahir-lahir Islam. Tu yang untung. Jadi agama-agama di dunia ni sangat banyak. Yang besarnya agama Islam, agama Kristian. Kristian ni pun banyak sangat aliran dia, puluh-puluh. Agama Yahudi, agama Tao, Taoism, ni agama lama negara China. Agama Confucius ataupun Kongfusi, di Indonesia disebut Konghucu. Ini pun agama lama negara China. Agama Zoroaster, disebut agama Majusi, penyembah api. Tapi asal-asal dia dulu tak sembah api pun. Yang ketujuh, agama Buddha. Yang ni banyak kat India, banyak kat China. Yang ke-8, agama Hindu ataupun agama Veda sebelumnya. Agama Sikh, agama Jaina. Sikh, Jaina, Hindu ni di India. Agama Bahai, yang ni kuat di Israel. Dia campur semua ni. Agama Yahudi campur agama Kristian, campur agama Islam sikit, jadi agama Bahai. Agama Shinto, Jepun. Agama Nordik, yang ni dekat Eropah Utara, negara-negara Skandinavia, Denmark, Sweden, Finland. Agama Yunani, agama Greek. Agama sekarang ni boleh kata macam tak ada dah agama ni. Agama Rom, yang ni pun tak ada dah, habis jadi Kristian. Agama Mesir, ni agama Firaun ni. Kemudian agama asli Nusantara, kita bincang dah dulu. Agama Sunda, Wiwitan, agama Lagaligo, agama Batak, macam-macam lagi. Agama Afrika, ini pun banyak agama dia, tak terkaji. Agama benua Amerika, orang Red Indian, orang Aztec, orang Maya, orang Inca, macam-macam. Agama Sabi'in, ni pun asal-asal dia ikut Nabi Ibrahim, tapi lama-lama menyembah bintang. Sampai sekarang ada lagi.
Dekat Arab sana, agama Sabian. Jadi yang pertama saya pilih agama Tao. Jadi rata-rata orang Cina di negara kita ni agama Tao lah. Tapi orang Cina di negara kita ni agama tu macam campur. Taoism dia campur dengan Buddha, campur dengan Confucius. Tak tahu dah mana dia bercampur dah. Tapi kalau di negara Cina tu dia beza lagi. Bagi agama Tao ni, kuasa yang mengasaskan alam ni memang ada. Dia percaya ada satu kuasa yang mengasaskan alam ni. Tapi dia tak tahu apa kuasa ni. Jadi dia sebut Tao. Tu asal dia sebut Tao benda tu, kuasa tu. Kuasa ni disebut Tao dan sumber bagi seluruh alam semesta. Tengok macam nak samalah dengan Islam. Cuma yang bezanya, dia kata apa yang berlaku dalam alam ni adalah secara semula jadi, secara spontan. Maksudnya bukan dengan perintah sesiapa, bukan dengan kehendak sesiapa. Dia kata Tao tu memang ada, Tuhan tu memang ada, tapi apa yang berlaku dalam alam ni sendiri. Dia berlaku sendiri. Ni beza dengan kita tadi. Minggu lepas kita baca Allah ni dia ada iradah. Kan? Ada kehendak. Kalau mengikut agama Tao ni, dia tak ada kehendak. Alam ni dia bergerak sendiri. Tapi memang Tao tu lah yang menguasai dia, tapi dia tu tak ada kehendak. Kita tengok ke arah Tao ni, tapi kita tak nampak dia. Macam kita lah, ke mana pun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Macam tu lah. Tengok dari sudut tu betul. Dia kata Tao ni kita duduk dengar, tapi kita tak dapat dengar. Dan Tao ni tak terbatas, dan tak boleh nak bagi nama apa pun. Tapi sebab dia nak kena sebut juga kuasa tu, orang tanya apa dia kuasa tu, dia kata Tao. Dia kata aku tak tahu kuasa ni apa benda. Dalam kitab dia tu, dia kata aku sebut Tao. Tao je. Dia tak tahu apa kuasa. Dan dia percaya Tao tu tadi di luar daripada keupayaan fikiran manusia nak capai. Kita nak gambar ke, nak lukis, tak boleh. Jadi tengok, ada bahagian yang sama dengan agama Islam, ada bahagian yang tak sama. Yang tak sama tadi dari sudut dia kata Tuhan ni tak ada iradah. Sudut itu. Jadi orang pun tanya, adakah pengasas Tao ni, iaitu Laozi nama dia, pengasas Tao ni Nabi ke bukan? Kita pun tak tahu. Jadi kita menghukum berdasarkan bukti yang sampai. Bukti yang kita tak sampai, kita tak tahulah. Wallahu a'lam. Berdasarkan bukti yang sampai, tak nampaklah dia tu seorang Nabi. Dia lebih kepada satu orang yang cari. Dia gunakan fikiran dia cari sendiri. Kita, kenapa alam ni bergerak, kenapa ada kelahiran, kenapa ada kematian, dia kaji. Dia kata ada satu kuasa. Satu kuasa, tak tahu kuasa apa ni, dia sebut tahu je. Dia tak tahu tapi dia sebut tahu. Sebab dalam kitab itu, dia ada kitab, banyak kitab, tapi kitab nombor 1 dia nama kitab Tao Te Ching ataupun kitab Dao De Ching. Dalam kitab Tao Te Ching ni, pengasas agama Tao ni dia tercari-cari. Dia kata aku tak tahu apa benda tu, tapi dialah kuasa segala-galanya. Kalau dia satu orang Nabi, dia mana boleh agak-agak, dia tak ada. Kalau Nabi atau Rasul, dia cerita terang-terang kuasa tu Tuhan. Tapi yang Tao ni tadi dia tercari-cari berdasarkan kitab dia. Sejarah kitab dia macam Tao ni dia duduk tengah kota, tapi dia tengok masyarakat kelilingnya semua jadi jahat. Dia kata baik aku pindah duduk tempat lain. Dia pun nak pindah, dia lalu pintu gerbang. Masa nak lalu pintu gerbang tu, penjaga pintu gerbang tu tanya, lebih kurang lah, Tok Guru nak pergi mana? Aku tengok dah teruk dah masyarakat bandar ni, aku nak pindah, nak mengembara. Dia kata sebelum Tok Guru mengembara, Tok Guru tak mau tulis kitab. Dia tak mau tulis dah. Tak apa, saya tulis. Tok Guru cerita, saya tulis. Yang penjaga tadi tu dia tulis. Dia tulis. Habis tulis kitab utama dia tu, yang Laozi tadi pun mengembara. Lepas tu kita tak tahu dia jadi Nabi ke tak ke, tak tahu, tak ada bukti. Tapi setakat dia tulis kitab tu tadi, tak nampak dia satu orang Nabi. Sebab dia tercari-cari. Dan tak ada cerita kata dia ni terima wahyu ke, dia jumpa malaikat datang sampaikan wahyu ke, tak ada. Setakat kitab tu tadi. Selepas tu kalau Allah lantik dia jadi Rasul, itu tak tahulah, di luar daripada bukti-bukti yang kita ada.